Assalamualaikum. Hari ni aku nak kongsi dengan korang satu benda ni. Benda yang nampak macam simple. Yang ni ialah fire extinguisher. Fire extinguisher ni memang sesuai, sangat sesuai, dan sebenarnya dia perlu sebenarnya kita letak dalam kereta. Sebab apa? Untuk in case of emergency. First thing first, kita kena tahu dulu fire extinguisher mana yang kita patut simpan dalam kereta. Yang ni dia memang dia designkan untuk letak dalam kenderaan. Sebab apa? Dia punya lock ni. Ni korang boleh mount dekat mana-mana korang punya kereta. Yang sesuai lah, senang capai. Macam aku punya Alphard ni memang ada tempat khas letak kat sini. Aku dah tengok memang cantik. Dia takkan tergolek ke mana-mana. Sebenarnya kalau tak pakai dia punya bracket pun dah okey. Kalau korang nak letak dekat sini pun boleh, atau pulang lah tengok kereta Alphard korang masing-masing lah nak letak dekat mana. So yang ni dia punya jenis ABC. Ni dia tulis ABC powder. ABC powder ni bermakna semua jenis api punca daripada kebakaran solid, barang-barang solid, chemical ataupun current boleh gunalah. Lagi satu, untuk letak dalam kereta ni kita ada nampak macam-macam fire extinguisher sebenarnya yang dekat luar, dekat pasaran tu. So hati-hati guys, korang nak beli, aku sarankan berdasarkan pengalaman dan sikit sebanyak ilmu yang aku ada, korang belilah jenis yang macam ni. Sebab apa? Yang dekat luar tu yang kebanyakannya macam bentuk aerosol ni yang macam reset lipas nyamuk tu kan, yang tu sebenarnya dia tak sesuai simpan dalam kereta. Sebab apa? Dia boleh meletup. Nak cerita pasal kanister gas meletup dalam kereta, aku akan cerita kemudian lah pengalaman aku sendiri, yang mana benda tu memang betul-betul meletup. Yang ni tak boleh meletup. Dia memang dah didesignkan selagi dia tepat dekat dia punya pressure gauge ni, dekat tengah-tengah ni, tak lebih daripada pressure, dia tak akan meletup. Kalau ada kes-kes yang jenis ni meletup tu, masa dia orang proses refill tu, dia orang letak lebih dan dia meletup lah. So yang ni 1 kilo, murah je, aku tak ingat berapa, aku rasa dalam RM70, dan korang boleh dapat lagi murah. Tapi aku memang ambil yang brand Eversafe ni sebab aku dah pakai lama. Bukan ni saja, sebelum ni lagi beberapa biji yang dekat rumah pun aku pakai benda yang sama juga, brand ni. Kalau korang nak tahu A, B, C ni untuk apa, mungkin aku akan ceritakan kemudian lah, mungkin di lain video. Tapi yang ni memang perlu untuk korang simpan dalam kereta. So korang invest lah guys untuk simpan, untuk keselamatan diri sendiri kan, untuk keselamatan diri sendiri, keluarga, dan korang boleh gunakan ni juga untuk tolong orang lain. In case kalau korang nampak ada kebakaran ke apa benda, korang boleh tolong. Benda ni boleh tahan lama, 6 tahun, beli 6 tahun. Tapi bukan bermakna 6 tahun tu boleh pakai. Kalau ikutkan dia punya guideline, 2 tahun sekali korang kena refill. Tapi untuk berdasarkan pengalaman aku, benda ni boleh simpan lama as long korang tengok dekat pressure gauge ni. Meter dia mesti duduk kat tempat hijau. Dia tak pergi ke merah sebelah sini dan tak pergi merah sebelah sini. Kalau merah sebelah sini dia over pressure. Kalau rendah tu maksudnya pressure dah kurang. Walaupun dia masih ada serbuk lagi, tapi dia dah tak ada pressure, dia tak boleh pergi kalau tembak jauh. Sebenarnya lagi besar tong ni lagi bagus. Lagi banyak korang simpan dalam kereta lagi bagus. Tapi ikutlah memadai satu saja korang simpan dalam kereta untuk standby. So kita dengan harapan kita simpan benda ni tak berlakulah kecemasan yang menyebabkan kita gunakan benda ni. Tapi in case of emergency kita memerlukan benda ni ada. Dia design memang tak ada hose, dia muncung pendek je. Sebab apa? Memang dia designkan macam ni. Bila berlaku kebakaran, depan korang punya kereta terbakar, berasap kan, korang tarik bonet tu, dia terangkat sikit. Korang jangan pergi kat sana terus buka bonet. By the time korang buka je bonet tu, udara masuk, dia dapat backfire. Api tu menyambar naik ke atas, tu jadi api lagi besar. So apa korang perlu buat? Korang cuma buka kan tu je. Bila terbuka kan, gap bonet tu terbuka sikit kan. So muncung dia kecil ni, korang tembak je. Tekan, tembak masuk ke dalam kan. Macam tu. So lagi satu tip dia, kalau korang tengok kebakaran sama ada kereta sendiri atau kereta orang lain, kalau bahagian depan dah keluar api terbakar, korang masih boleh usaha untuk padam. Memang bukan senang nak padam. Sebab apa? Api tu kecil, asap tu yang banyak. So menyukarkan korang untuk approach. Lagi satu takut kereta meletup lah biasanya kan. Memang biasanya macam tu. Sebenarnya kalau kereta nak meletup, dia meletup kat belakang, pasal tank kat belakang. Tapi dia punya tip dia, kalau misalnya kat luar depan tu terbakar atau tayar terbakar ke apa, korang masih boleh cuba untuk lawan api tu. Tapi by the time dia masuk dekat dalam bonet ni, korang kena lari. Pasal apa? Mustahil korang boleh padamkan menggunakan benda ni kalau api dah masuk dalam kabin compartment. Itu dia punya tip. Antara lain fire extinguisher ni dia ada berbagai saiz, tapi yang ni yang paling ideal sekali lah untuk korang simpan dalam kereta. Mungkin kalau korang rasa kereta korang perlukan 2, letaklah 2, satu kiri kanan ataupun depan belakang. Kalau letak 3, letaklah 3, tak ada masalah. So benda ni tak mengganggu pun kalau ada dalam kereta, dan kalau in case of emergency kita nak guna, benda ni dah ada. Okey, bila berlaku kemalangan di mana korang punya pintu tak boleh buka, jam tak boleh buka, tiba-tiba kereta korang berasap kan, biasanya kita akan simpan alat untuk pecahkan gelas. Macam aku ada untuk pecahkan gelas, tapi yang tu topik lain lah nanti. Tapi kalau korang tak ada, benda ni ada, ini pun boleh pecahkan cermin kereta. Benda ni kan berat, so korang boleh pecahkan cermin kereta, mungkin untuk korang keluar daripada tingkap berapa, kalau korang tak tersepit lah kan. Pasal apa? Kalau kereta misalnya kereta dia kena hentakan daripada kiri menyebabkan bodi korang lari, korang punya frame pintu kemek, pintu kereta memang tak boleh buka. Ini mungkin di antara salah satu benda bodoh yang sepatutnya kena ada dalam kereta. Sebenarnya banyak lagi benda-benda kalau kita nak cerita
pasal topik road survival, banyak lagi benda-benda kita boleh kupas. Salah satunya dashcam ni. Dashcam yang sekarang lah boleh kita dapat, mungkin dia jual set depan belakang, kita boleh pasang. Itu salah satu kita punya benda yang kita rasa bodoh, yang mana kita boleh gunakan bila keadaan memerlukan. Okey, untuk korang yang nak pasang, nak letakkan kat kereta, dinasihatkan kalau nak letak boleh, tapi letak macam aku tadi, aku cakap letak dekat tepi sini, mana benda letak tergolek ke depan. Jangan sampai dia tergolek ke depan, bila korang nak tekan brake atau tekan minyak, dia mengganggu. Tu lagi bahaya. Kita nak mengelakkan bahaya yang lain, terjadi bahaya yang lain. Kalau misalnya kata korang tak nak mount benda ni kat mana-mana, sayang ke apa, tak ada tempat, tak ada idea, korang just letak je kat seat sebelah sana. Biarlah dia tergolek-golek sebelah sana, tak jadi masalah, tak mengganggu pemandu. Cuma itulah lagi sekali aku nak tekankan, kalau misalnya kata korang betul-betul nak cari fire extinguisher yang betul untuk kereta, sila gunakan yang jenis macam ni. Kalau ada model lain yang selain pada ni, kalau seller ataupun pengeluar produk tu sendiri yang garanti benda ni boleh simpan dalam kereta tak meletup, yes, kau boleh pakai. Macam aku tak percaya yang jenis biasa tu, yang kita boleh jumpa dekat mungkin dekat kedai DIY apa semua tu kan. Pengalaman aku, kau tengok ni sebenarnya dah pecah ni, dah lompang ni dengan sebelah sana tu, kau tak boleh tak nampak. Tengah parking dekat depan rumah, masa tu panas. Kebetulan aku baru beli gas untuk apa ni, refill aku punya exhaust kan. Exhaust dia ada macam tu lah, aku letak dekat tepi sini. Dia panas, lepas tu tengah parking tiba-tiba meletup. Aku keluar rumah tengok apa benda yang meletup. Pasal bunyi dia sangat kuat, aku pun tak tahu apa benda yang meletup. So aku masuk rumah balik, sambil tanya-tanya lah apa benda yang meletup tu. So bila aku buka pintu untuk aku bawa kereta, aku nampak ada serpihan tu dah. Dan aku pun tanya apa benda yang pecah ni. Rupanya yang ingat balik, rupanya benda tu lah yang pecah. Bunyi dia sangat kuat guys. So korang tak perlulah nak test benda tu, pasal aku dah mengalami benda tu. So korang tak payah ulangi benda bodoh yang aku dah buat. Okey, itu saja perkongsian video untuk kali ni. Semoga sikit sebanyak memberi manfaat pada korang. Perkongsian video ni mungkin daripada pengalaman dan ilmu yang aku tahu, mungkin berbeza dengan apa yang korang tahu, dan tak semestinya apa benda yang aku share ni betul, dan tak semestinya apa korang tahu tu tak betul. Just kita sama-sama sharing lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum.